Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Diperkenalkan sebagai heroin dalam filem Lupa Daratan pada 1952, kerjaya seni Datuk Rosnani Jamil bertahan selama lebih 6 dekad. Iaitu sejak bakatnya dikesan oleh pengarah Tan Sri L. Krishnan yang melihatnya menari di Happy World Club, Singapura pada usia 17 tahun. Ingin mencipta legasi, beliau mula membaiki penguasaan bahasa Inggerisnya bagi memudahkan komunikasi dengan pengarah di Malay Film Production yang ramai berbangsa asing dengan kelas malam walaupun bertentangan dengan peraturan studio. Kesungguhan anak Minang ini, di samping sokongan suami, pengarah dan penulis lirik, Allahyarham Datuk Jamil Sulong membawanya ke kota London bagi mendalami seni pengarahan. Dia sempat bekerja sementara dengan radio BBC sebelum kembali ke Malaysia dan menjadi antara pengarah wanita terawal menerusi filem Mawar Merah pada 1987 menerusi syarikat penerbitannya RJ Film. Selepas berlakon dalam kira-kira 40 filem, beliau yang juga sahabat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee memutuskan untuk bersara selepas mengarah filem terakhirnya Mawar Putih pada 2016. Onak ranjau perjalanan seninya dibukukan di dalam Dari Sungai Geringging ke Kota London dan kini pada usia 85 tahun, bintang Seri Mersing ini masih menjadi rujukan penggiat seni. Terbaru bagi pembikinan filem Showtime 1958, arahan anaknya Anwardi Jamil. Jangan risau, show ini memang spesial dari kami artis MFP. Hai, bersama dengan saya Natasha dalam Sinema #ini Sinemaku. Baiklah, dalam episod kali ini Tasha rasa sangat nostalgik di mana kita akan bawakan kepada anda episod yang cukup istimewa di mana kita akan membuat sebuah tribute kepada seorang insan seni yang sangat berbakat yang tiada galang gantinya. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Itulah dia tadi lagu yang dipetik daripada filem Anakku Sazali yang menjadi pembuka untuk episod tribute kepada seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Baiklah, dalam episod kali ini kami dalam sinema berbesar hati kerana dapat mengundang seniwati Datuk Rosnani Jamil ke set. Apa khabar Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kena sudi jemput Mak untuk episod sinema Betul. hari ini. Terima kasih kerana Mak Nani sanggup meluangkan masa untuk bersama dengan Tasha dan juga penonton kita kat rumah tu. Okey, kalau anda nak tahu, Datuk Rosnani Jamil ini bukan saja seorang pelakon, malah beliau juga seorang pengarah, penerbit, penulis skrip yang sangat dikagumi oleh rakyat Malaysia. Baiklah, kalau anda nak tahu, Datuk Rosnani juga ada kelulusan dalam seni pengarahan daripada sebuah universiti yang terletak di London. Datuk Rosnani mula berlakon pada umur 17 tahun dan filem pertama yang beliau lakonkan dan memegang watak heroin iaitu dalam filem Lupa Daratan. Dan dengar katanya Datuk Rosnani hanya mendapat gaji sebanyak RM100. Wow, masa tu Tasha tak boleh nak bayangkan berapa banyak nilai RM100 pada zaman tu. Jadi kita nak tanya Datuk Rosnani, Mak Nani, boleh ceritakan tak apakah pengalaman Mak Nani sepanjang berlakon dalam filem tersebut? Sebenarnya macam zaman Mak Nani, sebetulnya Mak Nani memang tak tahu apa itu filem. Jadi bila dapat peluang jadi pelakon, itulah pengalaman yang tak dapat Mak lupakan bila pertama kali masuk set. Betul. Berlakon dalam filem Lupa Daratan dengan hero-nya Rumah Rojek. Kemudian barulah Mak berlakon dengan Tan Sri P. Ramlee dalam filem Sedarah.
sign kontrak dengan Shaw Brothers 5 tahun. Jadi masa dalam 5 tahun itulah Mak dapat mendampingi Tan Sri P. Ramlee dalam filem mula-mula sekali, Betul. Sedara, Aha. kemudian Ibu, Ya. kemudian Miskin. Okey, Mak Nani. Mak Nani pernah berlakon dengan tadi kita dah sembang tadi mengenai Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan dengar katanya Mak Nani juga pernah berlakon dengan isteri beliau di mana iaitu Allahyarhamah Puan Sri Saloma, ya. Dan ada tak memori ataupun kenangan yang Mak Nani boleh lagi ingat sepanjang berlakon dengan beliau? Kami berkawan dari kecil. Jadi bila kami menceburi diri dalam dunia filem, jadi kami sudah biasa gitu kan. Jadi kebetulan pula dia pun bekerja dengan Shaw Brothers, Mak bekerja dengan Shaw Brothers. Jadi kita ada digandingkan dalam filem Adikku. Mak sebagai pelakon pertama, dia sebagai pelakon perempuan jahat lah kononnya zaman dulu kan. Jadi kenangan manis tu tak adalah, cuma kalau nak sebagai peribadi, Saloma dengan Mak tu bercita-cita lain. Dia bercita-cita nak jadi penyanyi. Sedangkan Mak dah jadi pelakon. Okey. Jadi itulah kenangan manis bila dia ajar Mak menyanyi lagu Orang Putih. Itulah saja. Lagipun kita duduk sebelah-sebelah. Itu dia, keakraban tu adalah di situ Yes, dengan Allahyarham Puan Sri Saloma, kan? Yes, Tasha selama ni hanya mampu lihat Allahyarhamah Puan Sri Saloma melalui kaca TV saja, lihat dia menyanyi, berlakon dan sebagainya. Tapi macam mana personaliti Allahyarhamah tersebut sendiri? Kalau Mak Nani boleh kongsikan. Sebenarnya Saloma tak suka berlakon. Dia tak suka, tapi Ramlee suruh juga jadi pelakon. Okey. Dia lagi suka menyanyi gitu kan. Dia memang orangnya pemalu. Sebab itu dia tak suka berlakon. I see. Jadi tapi Ramlee bila dia dah kahwin dengan arwah dengan Ramlee, jadi dia terpaksalah berlakon. Jadi selalulah jadi macam selalu macam gaduh lah. Dia kata, "Alah Yudi, I tak pandai lah," gitu. Itu cara dia tu. Kita bila tengok lakonan dia sekarang memang nampak dia orangnya pemalu dan pendiam. Tak suka cerita hal orang lain. Macam mana pun orang gosip tentang diri dia, dia tak kisahlah. Begitu juga arwah P. Ramlee. Dia pun tak suka kalau ada orang jumpa dia bawa cerita. Betul. Ramlee orangnya macam tu. Tegas, pendiam, prinsip dia hidup bukan untuk orang, dia hidup kena untuk Allah. Itu dia prinsip hidup dia. Itulah dia sedikit yang baru Mak Nani kongsikan kepada Tasha dan kepada anda semua yang menonton sekarang ni. Okey, sekarang ni kita tak nak buang masa. Apa kata kita saksikan beberapa fakta yang menarik mengenai Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Jom kita saksikan. Biduanita negara Puan Sri Saloma dilahirkan pada 22 Januari 1935, merupakan penyanyi dan bintang filem terkenal sekitar tahun 1950-an hingga awal 1980-an. Pada usia seawal 5 tahun, Saloma sudah mula menyanyi dengan kugiran jalanan tempatan di kawasan tempat tinggalnya di Singapura. Suara Saloma mula keluar di radio tempatan buat kali pertama secara tidak sengaja apabila bapa tirinya membawa beliau untuk melihat orkestra membuat persembahan untuk siara radio di Melaya. Di awal permulaan karirnya, Saloma terkenal melalui nyanyian menerusi filem-filem yang diterbitkan pada tahun 50-an. Kemudian beliau mencuba nasib dalam bidang lakonan dan filem pertama lakonan beliau ialah Pelangi dan menerima ulasan positif di kalangan penonton. Selepas itu, beliau menerima beberapa tawaran dari Nusantara Filem untuk berlakon dalam filem-filem lain. Dalam tempoh itu, dia telah berlakon dalam 2
buah filem lain iaitu Perkahwinan Rahsia dan Norma. Pada tahun 1955, Saloma telah ditawarkan peranan lakonan dalam filem oleh studio Jalan Ampas dan filem pertama beliau ialah Empat Isteri. Beberapa buah filem telah menjadikan beliau terkenal ialah filem Seniman Bujang Lapuk, Ragam P. Ramlee dan Ahmad Albab. Pada 21 November 1961, Puan Sri Saloma selamat diijab kabulkan dengan lelaki idamannya iaitu Tan Sri P. Ramlee dan jodoh mereka kekal hingga ke akhir hayat. Walau bagaimanapun, Saloma mencintainya dengan seadanya iaitu sebagai seorang seniman dan sebagai insan biasa. Perkara ini yang menyebabkan Saloma menjadi teman hidup sehati sejiwa beliau sehingga ke akhir hayat. Setelah kematian suaminya, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, pada 29 Mei 1973, Saloma mula diselubungi kemurungan dan kesedihan dan pada 25 April 1983, beliau telah disahkan meninggal dunia ketika berusia 48 tahun. Slogan hapuskan cetak rompak seringkali kita dengar bila bercerita tentang isu ini seperti tiada penghujungnya. Terbaru pihak kerajaan dan juga Finas telah mengenal pasti individu-individu yang terlibat dan menjadi dalang di sebalik aktiviti cetak rompak ini. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dr. Ahmad Idham berkata, aktiviti membenteras lanun cetak rompak itu dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa dan beberapa agensi berkaitan secara lebih agresif. Tahniah, jom kita dengar apa kata penggiat seni hiburan mengenai perkara ini. Alhamdulillah bagi I ini adalah satu berita yang sangat-sangat baik yang 10 tahun dulu yang kita nanti-nantikan. Cetak-cetak rompak ni kalau boleh nak bentas, I ingat lagi zaman-zaman tu. So Alhamdulillah finally Finas dapat juga, government dapat juga tangkap, meaning artis-artis, karya-karya penabih apa semua terpelihara dan dapat membantu diorang lah. InsyaAllah lepas ni makin cantik. Belaban Hidup, Infeksi Zombie, sebuah filem Dayak Sarawak arahan Ray Lee telah dipilih menyertai Karnival Filem Dunia Singapura atau WFCS yang ke-16. Filem mengisahkan perjuangan Gadang, seorang pahlawan Dayak, lakonan Pablo Amirul untuk menyelamatkan penduduk kampungnya daripada serangan virus oleh musuh bagi memusnahkan mereka. Selain Pablo, filem ini turut dibintangi Misha Minot, Ana Melissa, Yuyu Medias, Kaside Panggau, Langton Manjah dan menampilkan selebriti Indonesia, Terga Septian. Senarai penuh pemenang akan diumumkan di laman sesawang worldfilmcarnival.com selain rangkaian media sosial WFCS. Diduga tanpa henti sepanjang pembikinan Rumah Endak Bertanah 2 tahun lalu, Puteri Purnama Sugua tidak menyangka karyanya disenarai pendek bagi meraih beasiswa Hollywood Foreign Press Association. Filem pendek yang mengangkat isu pendidikan kanak-kanak tanpa kerakyatan di Sabah itu menjalani penggambaran di Sandakan dengan menampilkan pelakon amatur. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada pembikin filem terbabit. Dia mengambil pendekatan secara jenaka bila dia hendak menyampaikan sesuatu yang nasihat. Okay, welcome back to Cinema. Hashtag ini Cinemaku bersama dengan saya, Natasha Fermin dan juga Datuk Rosnani Jamil ataupun lebih manis digelar sebagai Mak Nani. Okay, Mak Nani, sekarang ni Tasha nak tanya. Dahulunya arwah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee daripada studio Jalan Ampas di Singapura dan beliau telah berhijrah ke Kuala Lumpur iaitu ke studio Merdeka, betul? Dan boleh tak Mak Nani kongsikan pengalaman arwah tersebut masa tu? Dia berhijrah ke Kuala Lumpur kalau mak tak silap tahun 65. Keadaan perfilman Melayu mula merosot. Dia pergi seorang tanpa Aziz Hatta, tanpa Esudin dan tanpa pelakon-pelakon yang kuat-kuat yang berada di Jalan Ampas. Jadi dia macam kehilangan arah. Apa filem dia buat dekat Kuala Lumpur memang tak menjadi. Itu jam kata orang tu bintang dia dah malap. Filem Melayu pun orang dah tak banyak tengok. Jadi dia dah tak ada mengarah, dah jarang, boleh katakan tak ada, setahun satu filem pun dia tak buat. Keadaan dia pada waktu itu memang menyedihkan. Dia kehilangan arah,
kehilangan kawan. Bila gambar Ramli dah tak laku, Ya. orang tak tengok. Jadi dia terpaksa lah ambil pelakon pengarah baru yang buat filem Hong Kong. Diorang buat translate jadi filem Melayu. Ya. Itulah salah satu sebab kenapa filem Melayu mati. Okey Mak Nani, Tasha dengar pun dah sedih. Jadi rasanya macam mana arwah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri pada masa tu? Adakah beliau rasa down ke ataupun sampai tahap nak give up ke, macam mana Mak Nani rasa? Kalau nak give up tu memang nak give up apa? Sedangkan dia tidak ada satu pegangan. Jadi pengarah lain dah ada, dah datang. Misalnya, Jim Tamsudin dah balik, dah jadi buat filem. Aziz Sattar pun dah buat filem. Jadi dia pelan-pelan dia menghilang diri. Dia dengan hidup dia amat menyedihkanlah. Ya. Pada masa itulah kehidupan dia gelap. Ya, tak ada tujuan. Normally ada stage show. Ya. Pun orang dah tak panggil. Kehidupan dia itu jam Saloma. Saloma pergi menyanyi ke Bangkok. Ya. Saloma nyanyi naik kelab. Kan? Ya. Di situlah mereka kira-kira itu menjadi kehidupan baru. Kemudian dalam kegelapan hidup dia itu, arwah H.M. Shah Ya. jumpa dengan dia buat satu syarikat nak hidupkan, nak beri P. Ramlee itu bernyawa balik. Desa yang bakat dia tu dah tertimbus. Jadi dengan berkat H.M. Shah, Ya. dia orang buat satu company. Dia nak buat filem untuk arwah lah, untuk P. Ramlee. Ya, ya. Kemudian itulah cara Ramlee menghabiskan di hujung-hujung kehidupan dia. Ya. Yang dia dah kira down tu. Dia really down. Tapi yang sedih sangat tu, bukan dia satu orang saja yang susah. Semua artis yang kena berhenti, jalan ampas semua tu memang dah macam kata orang tu ayam kehilangan ibu, bertabur gitu kan. Ya, ya. Sebab TV datang. Ialah kata orang, manusia mesti ada punya kelemahan. Ya, betul. Walaupun dia dapat 60,000 misalnya kan, tapi dia mungkin Ramlee ni orangnya terlalu simple, Betul. terlalu generous, terlalu baik. Jadi apa yang dia dapat tu bukan untuk dia seorang. Banyak dia kru-kru dia bantu semua. Dia biar dia tak ada duit dekat poket. Ya, faham. Dia tolong orang. Ya. Itu yang bila dia dah susah, kawan dah tak ada. Berkorban apa saja. Begitulah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, di mana beliau telah banyak memberi sumbangan yang besar terhadap industri seni tanah air kita. Malah beliau bukan saja menyumbang bakat beliau, tapi telah juga menaikkan beberapa nama-nama pelakon veteran yang cukup terkenal, iaitu salah seorangnya adalah Allahyarham Nordin Ahmad. Jadi sekarang ni kita nak saksikan beberapa info yang ingin Tasha kongsikan. Jom. Masih mesra, sejati dan mulia. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee melangkaui sempadan bangsa, agama dan bahasa dengan karyanya. Beliau mempengaruhi bukan saja masyarakat pada zamannya, malah dalam kalangan generasi muda biarpun sesudah hampir 48 tahun pemergiannya. Mengapa lagu-lagu dan filem-filem P. Ramlee masih dianggap relevan oleh anak muda? Saya dibesarkan di tahun 80-an, di mana filem-filem P. Ramlee menjadi satu intipati yang tidak dapat kita elakkan lah. Memang kita buka TV je cerita P. Ramlee. Memang saya dibesarkan daripada awal sampai akhir ni P. Ramlee. Nama yang besar dan sinonim lah. Pada saya P. Ramlee ini satu branding ataupun penyenamaan yang besar. Dia sebagai ikon kebudayaan dan perpaduan negara lah. Kata orang tu, kalau kita nak menarik minat golongan muda, subjek P. Ramlee adalah satu nama yang besar dan mudah untuk diterima masyarakat. Apa yang membuatkan generasi muda pasca era P. Ramlee berasa dekat dengannya? Dia mengambil pendekatan secara jenaka bila dia hendak menyampaikan sesuatu nasihat, satu pengajaran di sebalik peristiwa yang berlaku tu. Dia memberi langkah mudah secara lawak jenaka lah.
Bagaimana laman media sosial repair gambar lama menjadi penghubung antara peminat P. Ramlee terutama dalam mencambahkan minat golongan muda terhadap seniman itu. Ayah saya meminta cari kedai untuk repair gambar-gambar yang rosak. Saya tidak menjumpailah perkhidmatan yang membuat restorasi gambar-gambar yang rosak. Since saya berkemahiran dalam software yang untuk restorasi itu, saya katakan pada dia, tak apalah saya buatlah. Jadinya memang okeylah, dah berjaya lah. Jadi saya mula buka halaman repair gambar lama di media sosial. Start daripada gambar-gambar keluarga, kawan-kawan. Lama-lama saya buka untuk orang awam lah. Tahun lepas tu saya bergabung dengan NGO yang memperjuangkan filem-filem klasik ni. Jadi saya kata okeylah, kita bertukarlah kemahiran. Saya ada sedikit kemahiran dalam bidang restorasi. Mereka ada gambar, ada penceritaan di sebalik setiap gambar tu. Kita gabung, mungkin dapat menarik lagi orang untuk lebih mengenali P. Ramlee, bukan sekadar di layar perak, bukan sekadar gambar semata-mata, tapi ada penceritaan di sebalik setiap gambar tu. Pada 16 Mac 2021 telah berlangsung Majlis Pelancaran Buku Menghormati Lambang-Lambang Kebesaran Negara oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah yang turut disiarkan secara live di Facebook dari Putrajaya. Penerbitan buku itu merupakan inisiatif kementerian berkenaan melalui Jabatan Penerangan Malaysia susulan beberapa insiden penyalahgunaan lambang-lambang kebesaran oleh pihak tidak bertanggungjawab dan ditularkan di media sosial sebelum ini. Buku setebal 60 muka surat itu merangkumi sejarah, falsafah dan nilai setiap lambang kebesaran negara seperti jatah negara dan alat-alat kebesaran diraja dengan penerangan mengenai undang-undang dan etika penggunaan simbol berkenaan. Pada majlis sama turut dilancarkan penerbitan kad laporan setahun kementerian bagi tempoh Mac 2020 hingga Mac 2021 selaras dengan fokus terhadap kepentingan pembangunan dunia digital negara yang berpaksikan kepada matlamat memacu kecendekiaan dalam masyarakat. Dia mula seawal daripada PKP tahun lepas apabila kita lancarkan Finas Prihatin membantu karya warga-warga seni, pekarya seni yang terkesan daripada pandemik. Kemudian tu kita mengadakan kolaborasi bersama stesen TV swasta iaitu TV3, Hijrah dan Astro. Ketika itu di bawah pelaksana. Dan yang terbaru kita laksanakan itu Prisma, pakej rangsangan industri kreatif Malaysia. So ini adalah pakej-pakej rangsangan yang mana yang kita rasa Finas harus berada di dalam membantu pegiat-pegiat industri di luar sana dan industri kreatif juga di luar sana kerana kita tahu bahawa semua orang terkesan dengan pandemik yang kita lalui. Dalang di sebalik kegiatan cetak rumpa selain individu yang terbabit dengan kerja penyalinan karya secara haram dan pengendali blog-blog haram bakal didedahkan Finas menerusi program Banteras yang akan dilancarkan kelak. Ketua Pegawai Eksekutifnya yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri menerusi satu kenyataan memberitahu mereka terbabit dikenal pasti hasil kerjasama antara Finas dan agensi seperti Suruhanjaya Security Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kerjasama itu membolehkan pengesanan sumber dibuat sehingga ke lokasi tempat tinggal individu terbabit malah menjejaki komputer yang digunakan bagi aktiviti memuat naik dan dikongsi secara haram di laman sosial. Datuk Panglima. Karya seni adalah satu daripada kerja Tuhan. Sering dalam ungkapannya, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee memberikan madah yang cukup mendalam yang dizahirkan menerusi banyak karyanya, baik dalam lagu-lagu atau lakonan dan pengarahan. Bagaimana pula mengenai P. Ramlee dan pengaruhnya terhadap industri seni Melayu? Tidak semua orang ada memiliki bakat seperti P. Ramlee. Kan? Itulah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Apa sahaja yang disentuh menjadi emas, ibaratkan. Sebab P. Ramlee ini dia berkarya secara jujur, secara mendalam. Apabila saya melihat filem-filem P. Ramlee yang tertentu, filem-filem itu berjaya memasuki ruang psikologi saya. Untuk saya lebih mendalami siapa P. Ramlee. Bukan sekadar hanya menonton filem, tetapi saya cuba faham apa yang sedang P. Ramlee cuba
nyatakan di dalam karya-karya. Memang kebanyakan karya-karya P.Ramlee berkekalan sehingga sekarang dan masih relevan sehingga sekarang disebabkan perkara-perkara yang sebegitulah P.Ramlee punya branding itu masih kekal. Apakah mungkin kita melahirkan seorang lagi P.Ramlee selepas ini? P.Ramlee ini anugerah Allah. Seorang saja P.Ramlee. Tidak mungkin akan lahir lagi P.Ramlee. Sebab jikalau lahir lagi P.Ramlee, ianya tetap tidak akan sama seperti P.Ramlee. Antara dialog dia dengan Nordin Ahmad yang saya ingat dan saya akan merujuk kepada dialog itu dalam filem Si Merah Padi, biar busuk dagingku mamah asalkan kau terhindar cemar. Itu adalah salah satu orang cakap trademark kepada Nordin Ahmad bila kita rujuk filem Si Merah Padi. Terima kasih Mak Nani kerana sudi spend your time to be with us today. Mak pun ucapkan terima kasih kena sudi undang Mak untuk hari ini. Dan Mak minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. Maklum sajalah, kita punya memory bank pun dah kurang. Umur pun dah 86. Faham-fahamlah, minta maaf. Sekiranya ada silap dan salah. Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk bersama dengan kami selama 30 minit ini. Harap anda tak bosan dengar dan ia akan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jaga jarak, pakai pelitup muka dan pakai hand sanitizer. Kita jumpa lagi. Bye. Sempena mengingati hari kelahiran Allahyarham Tan Sri P.Ramlee pada 22 Mac ini, kita hayati bait indah Tiada Kata Secantik Bahasa oleh Allahyarham Datuk Jamil Sulong yang dinyanyikan P.Ramlee sendiri dalam filem Anakku Sazali. Puji adinda, tiada gambar secantik lukisan.